Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita bertemu dalam membincangkan mengenai dengan hukum memegang Al-Quranul Karim tanpa wudu. Kita lihat hadis daripada Amr bin Hazam, hadis daripada Abdullah bin Abi Bakar, bukan Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, orang lain yaitu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazam, yaitu daripada Abdullah bin Abu Bakar bahawasanya ada satu surat yang telah menulisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazam, dan Nabi menyatakan dalam surat tersebut, Nabi kata apa? Iaitu alla yamassal Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi di sini menunjukkan tidak dibenarkan memegang Al-Quran melainkan mestilah dalam keadaan berwuduk. Kemudian kita lihat faedah daripada hadis ini yang kita bacakan. Bila sebut tentang tidak dibenarkan memegang Al-Quran melainkan dalam keadaan berwudu, apa maksudnya? Suci daripada hadas kecil. Hadas besar lebih-lebih lagi. Okey. Yang kita boleh fahami daripada hadis ini ada beberapa perkara. Di antaranya, Amr bin Hazam Al-Ansari ketika mana Nabi SAW hantar dia ke Najran, liyufaqih, supaya dia mengajar kepada penduduk Najran agama. Maka Nabi tulis satu surat yang penting kepada Amr bin Hazam, yang mana alladhi jama'a katsiran minas sunan, yang mana hadis banyak menyebutkan perkara ini, dan umat ulama-ulama mereka terima mengenai dengan surat yang ditulis kepada Amr bin Hazam ini. Perkara yang kedua, Nabi menyatakan alla yamassal Quran illa tahirun, untuk menerangkan dilarang orang yang berhadas kecil untuk memegang Al-Quran. Kalau hadas besar lebih-lebih lagi tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiganya, zahir daripada hadis ini dapat kita fahami, iaitu apa dia? Haram. Apa yang haram? Haram menyentuh Al-Quran tanpa sebarang lapik bagi orang yang tidak berwuduk. Sebenarnya bukan lapik je, kalau lapik pun tak dibenarkan. Sebenarnya lapik pun tak dibenarkan juga. Okey, cuma dalam di sini dia menyebutkan sekiranya tanpa lapik. Al-Wazir Ibn Hubairah, dia berkata ijma' di kalangan ulama sebulat suara, alla yajuzu lil muhdis, tidak dibenarkan bagi orang yang berhadas, tak sebut hadas kecil hadas besar, dua-dua sekali, masul mashaf, menyentuh mashaf Al-Quran bila hail tanpa sebarang lapik. Dengan lapik pun tak dibenarkan, seperti yang diberitahu tadi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala telah menyatakan mazhab yang empat
menyatakan perkara yang sama, tidak dibenarkan menyentuh mushaf Al-Quran melainkan dalam keadaan berwuduk. Yang menunjukkan perkara ini dalil daripada Quran, hadis, iaitu menyentuh Quran tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan berwuduk. Inilah pendapat majoriti di kalangan ulama. Dan perkara inilah yang masyhur di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian kita lihat, bila sebut tentang illa tahir, melainkan orang yang suci je boleh pegang Quran. Yang dimaksudkan dengan orang yang suci di sini, ada yang menyatakan orang Islam. Orang Islam. Sebab apa orang Islam? Orang Islam tu suci. Orang musyrik, orang kafir tu najis. Sebab Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrikin ini najis, tak boleh menghampiri Masjidil Haram, tak boleh masuk Masjidil Haram. Apa maksud yang menyatakan mereka ni najis? Najis di sini bermaksud apa dia? Najis i'tiqad, akidah mereka tu najis. Bukan diri mereka najis, diri mereka tak najis macam kita juga. Ada yang menyatakan yang dimaksudkan dengan suci pada najis. Seperti mana sabdaan Nabi SAW mengenai kucing, innaha laysat binajis. Sesungguhnya dia adalah tidak najis, kucing. Jadi maksudkan tahir ni memang tidak najis dalam keadaan kita tidak bernajis. Itu maksudnya. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada juga maksud yang ketiga, yang suci, tahir. Yang suci ni tak boleh pegang Quran melainkan dalam keadaan bersuci. Bersuci ni ada yang menyatakan bersuci daripada janabah. Ini seperti mana dalam riwayat daripada Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawasanya Nabi SAW la yahjuzuhu syai'un 'anil Quran laysal janabah. Tidaklah menghalang akan Nabi sesuatu daripada Quran melainkan janabah. Junub, orang berjunub tak boleh pegang Quran. Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada menyatakan yang dimaksud dengan tahir adalah sebenarnya berwuduk. Sebab apa? Kerana Nabi SAW menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tak terima solat seseorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Semua makna-makna ini adalah makna taharah, iaitu makna bersuci di sisi syarak. Cuma ada beberapa kebarangkalian daripada hadis yang kita bacakan. Jadi apa yang dimaksudkan tahir, bersuci tersebut. Jadi majoriti di kalangan ulama dan termasuklah mazhab yang empat menyatakan apa dia? Suci ini adalah bermaksud suci daripada hadas kecil. Hadas besar lebih lagi tidak dibenarkan. Ibn Rushd menyatakan sebab berbeza ulama, ulama berbeza mafhum firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Waqiah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran melainkan mutahharun, mereka yang disucikan. Mutahharun mereka adalah anak Adam, manusia. Dan ada juga menyatakan mereka ini adalah malaikat. Sebab mereka, malaikat ni mereka tu disucikan, mereka dalam keadaan suci, mereka tak ada dosa. Itu yang dimaksudkan dengan mutahharun. Cuma adakah maksud la itu tidak ataupun jangan? Ada yang menyatakan la tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang disucikan, bermaksud la itu maksud jangan. Terjemahnya tiada tapi mengandungi makna jangan. Ada yang kata bukan makna jangan tapi maknanya tidak boleh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan bersuci. Di sini kalaulah kita katakan maknanya jangan itu untuk manusia. Jangan manusia menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan dia berwuduk. Tapi kalau kita faham betul-betul,
Lafaz mutahharun ni adalah ismul maf'ul, dipanggil yang disucikan, bukan yang menyucikan. Menyucikan kita ambil wuduk, kita yang menyucikan, mengangkat hadas. Kita mengangkat hadas. Tapi di sini disucikan. Bila disucikan, dapat difahami pada lafaz mereka yang disucikan adalah malaikat. Laisa fil ayah dalilun ala ishtirati hadhihi at-taharah limasil mashaf. Bila menunjukkan mutahharun tersebut, la yamassuhu illal mutahharun, bermaksud malaikat. Jadi bukanlah ayat ini sebagai dalil yang menyatakan mesti seseorang itu berwuduk menyentuh Al-Quran. Ini bukan dalil. Kalau kita katakan mutahharun itu adalah malaikat, jadi tak adalah dalil daripada Quran, daripada hadis yang sabit ala qauli man la yara qabulul hadis. Tak ada dalil daripada Quran kalau kita kata mutahharun mana malaikat, dan tidak ada dalil daripada hadis kalau kita kata hadis tadi hadis yang tidak sahih. Kemudian untuk menta'zimkan, ta'zim apa, untuk mengagungkan Al-Quran ini, kerana Quran satu perkara yang besar yang perlu dihormati. Tak boleh kita sentuh dia dalam keadaan bernajis, dan tak boleh diletakkan pada tempat yang tak sepatutnya, letak di tempat yang bawah atau rendah. Kemudian tak sesuai juga kita baca dia di tempat-tempat yang lara. Pasang kaset tempat mana? Tempat mall, pasar. Pasar bukan tempat pasang kaset. Pasar tempat berjual beli. Nak pasang kaset, pasang kat rumah. Kedai makan tak sesuai juga pada pasang kaset, melainkan dia jual kaset Quran tu boleh. Mungkin dia nak promosi barangan kaset dia, tapi sekarang orang tak pakai kaset dah. Zaman dulu sekarang kaset tak adalah. Kalau tuan-tuan ada radio yang pasang kaset rosak, repair dekat kedai yang boleh repair, dia kata beli baru lagi bagus. Sebab apa? Sebab kos nak repair yang dulu punya kaset ni lagi mahal, sebab nak cari barang tu. Sekarang orang tak ada lah. Tuan-tuan susah tekan dalam YouTube kan, tekan keluar. Ataupun tuan-tuan boleh apa nama tu, Spotify, semua ada kan tu, lagu ke Quran semua ada, download kan. Ada tempat-tempat yang tak sepatut tak boleh kita pasang kaset Quran. Sebahagian masjid dia pasang juga kaset Quran sebelum semayang. Tak jadi masalah atas kesesuaian tempat tersebut lah. Tapi sebelum Jumaat pun dia pasang. Tapi bagi saya sebelum Jumaat elok jemaah tu sendiri baca Quran, surah Kahfi habiskan. Kalau dia pasang speaker luar, tak perlu pasang speaker dalam, ganggu orang dalam untuk baca Quran ataupun berzikir. Tempat-tempat yang lara lah. Dan sebahagiannya buat kenduri kahwin, karaoke pun ada, mengaji Quran pun ada, campur sekali. Tapi tak selayaknya begitulah, tak sepatutnya, dan tak dibenarkan sebenarnya. Tempat yang bercampur perkara yang baik, yang tak baik, tiba-tiba kita buat perkara baik atau baca Quran, tak sepatutnya. Sebab Quran satu benda yang mulia, maka tak boleh kita campur dengan benda-benda karaoke dan sebagainya. Begitu juga tempat-tempat yang tak sepatutnya lah. Banyak ada tempat yang tak sepatutnya, yang tak boleh untuk kita baca Quran di situ. Okey, ini semua adalah menunjukkan dalil tidak dibenarkan untuk kita membaca ataupun meletakkan Quran di tempat yang tak sepatutnya. Apa yang dimaksudkan dengan alla yamassal Quran illa tahirun, berdasarkan hadis Nabi ini, maka yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah mashaf. Mashaf ni apa? Termasuklah apa nama ni, kertasnya. Kalau zaman dulu tulis di batu-batu, di pelepah-pelepah tamat, termasuk juga, tak boleh pegang. Dan tak boleh juga Al-Quran, bukan yang dimasukkan di sini Quran ni adalah pembacaan. Pembacaan tak jadi masalah. Tuan-tuan nak baca Quran tanpa wudu pun tak apa. Baca tak apa, yang tak boleh sentuh. Sentuh tak dibenarkan, tetapi kalau dengar dibenarkan. Dengar, baca boleh.
Sama juga tuan-tuan yang baca apa nama ni, Yasin. Yasin yang tak ada terjemahan. Buku Yasin. Yasin zaman sekarang macam-macam versi ada. Macam-macam versi ada, tuan-tuan boleh lihat. Yang macam-macam corak, yang menarik pun ada. Menarik perhatian kita. Daripada tak nak baca Yasin, terdetik nak baca Yasin, untuk buka, cantik sangat kulit dia tu. Jadi tuan-tuan tengok buku Yasin yang tak ada terjemahan. Yasin semata-mata itu ayat Quran tu. Dia ayat Quran, dia cetak dalam satu kertas. Jadi tuan-tuan nak pegang buku Yasin, kena ada wuduk juga. Dia sama lah tuan-tuan. Quran tu kita tulis dalam satu buku, kemudian dari simpanan kita, itu Quran lah. Walaupun kita tak panggil, kita panggil Quran lah, sebab kita tulis dengan tangan kita. Walaupun satu juzuk kita tulis, satu surah kita tulis, kita asingkan satu tempat, satu buku untuk ayat Quran je, maka itu Quran juga. Satu cebisan atau satu kepingan daripada Quran. Kena ada wudu. Kalau tak nak ada wudu, malam Jumaat tentang baca Yasin, cari yang ada terjemahan. Ada terjemahan tak apa. Kemudian kita lihat sebahagian ulama, illa tahir, tak boleh pegang Quran melainkan dalam keadaan bersuci. Bersuci bermaksud berwudu, bersuci pada hadas kecil dan hadas besar. Mereka mengambil dalil daripada firman Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang wudu, mandi, tayammum, Allah Taala kata ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Taala tak nak menjadikan kamu ni susah, tapi Allah Taala nak mudah, nak menyucikan kamu. Bila sebut menyucikan, sama dengan hadis tadi, tak boleh memegang Quran melainkan dalam keadaan bersuci. Suci itu maksud apa? Seperti mana ayat dalam suratul Maidah ayat ke-6 menyatakan Allah Ta'ala tak nak dari menyusahkan kamu, Allah Ta'ala nak menyucikan kamu. Nak menyucikan dalam ayat ini menceritakan tentang 3 perkara, iaitu wudu, tayammum dan juga mandi junub, mandi wajib. Jadi menunjukkan Nabi kata tak boleh pegang Quran melainkan bersuci. Bersuci itu adalah antara salah satu daripada 3 ni yang kita sebutkan tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai orang yang haid. Katakan orang yang berhaid ni adalah kau jauhi dia, jauhi mereka yang berhaid. Maksud jangan menyetubuhi mereka ketika mereka haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu menghampiri mereka sehinggalah mereka suci. Suci ni makna apa? Suci putus daripada haid. Adakah putus haid boleh bersama dengan isteri? Tak boleh juga. Sampai dia kena mandi tu, mandi wajib tu. Baru fa iza tatahharna, bila mana mereka dah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kamu boleh datangi mereka, yang datangi isteri. Itu antara dalil-dalil ulama yang menyatakan suci yang dimaksudkan di sini adalah suci berwudu ataupun suci pada hadas kecil dan hadas besar. Okey. Tidak boleh menyentuh Quran pada tulisan Al-Quran ataupun pada helaian Al-Quran ataupun pada kulit Al-Quran yang bersambung. Kulit yang dah tak bersambung dan telah dipisahkan tak apa. Kulit yang bersambung, tak boleh kita letak tangan atas dia ataupun kita tanggung dan kita angkat dia, tak dibenarkan. Kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya mengenai dengan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Taala
setiap keadaan, setiap waktu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa yang dimaksudkan di sini, Nabi SAW berzikir. Ulama menyatakan dalam kaedah usulul fiqh, dalam kaedah usulul fiqh, bila ada kana Rasulullah dalam bahasa Arab, dalam hadis Nabi kana Rasulullah, lepasnya ada verb, iaitu present tense verb. Itu menunjukkan ghalib, secara kebiasaannya selalu Nabi buat. Mana selalu Nabi berzikir. Itu maksud dia. Cuma selalu di sini ulama nyatakan selalu dengan maksud ghalib, kebiasaannya. Bukanlah makna selalu Nabi tak pernah tak berzikir. Bukan dalam toilet kan Nabi tak berzikir. Ketika dalam tandas. Jadi kebanyakan waktu Nabi akan berzikir. Sabit dalam hadis Nabi SAW kana yaqra fi salatil jumu'ah. Nabi baca pada sembahyang Jumaat, Nabi baca Sabbih isma rabbikal a'la, juga surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Datanglah lafaz yang lain, kana yaqra fi salatil jumu'ah. Nabi baca dalam solat Jumaat surah Al-Jumu'ah. Pada sembahyang Jumaat Nabi baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, dan juga surah Al-Munafiqun rakaat yang kedua. Kalau kita katakan hadis tadi menunjukkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah, selalu sentiasa mengingati Allah, pasti kita katakan lakana fil hadisaini ta'arud. Pasti kita katakan dua hadis ini ada sedikit kontradiksi. Tapi kita katakan innaha tadullu ala dawam. Maksudnya adalah Nabi selalu baca, selalu ataupun kerap kali Nabi baca. Ialah bila kita kata Nabi SAW dia setiap waktu berzikir. Dalam hadis ni setiap waktu, tak ada waktu Nabi tak berzikir. Jadi satu perkara yang pelik. Kalau kita ambil dua hadis tadi, satu kali Jumaat Nabi baca Sabbihis dengan hal ataka hadithul Ghasyiyah. Satu kali yang lain Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafiqun sembahyang Jumaat. Kalau kita tengok dalam hadis itu menunjukkan Nabi selalu sembahyang Jumaat Nabi akan baca dua surah ni, Sabbihis dengan hal ataka. Selalu di sini bermaksud bukan setiap kali Jumaat Nabi baca, tak, kerap kali. Sebab tu kalau tak, macam mana kalau selalu dibaca? Ada dua riwayat. Kalau selalu Nabi baca setiap Jumaat Nabi akan baca Sabbihis hal ataka hadithul Ghasyiyah. Macam mana ada satu hadis yang kata Nabi baca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Di situ menunjukkan bukanlah setiap berterusan, kerap kali maksudnya. Kemudian ada ulama menyatakan di sini kan Rasulullah SAW, bila Aisyah beritahu Nabi SAW berzikir setiap keadaan, setiap waktu. Berkemungkinan zikir di sini zikir lafaz. Zikir lafaz setiap waktu Nabi sentiasa mulut dan berkumat kami berzikir. Ini secara zahirnya. Nabi zikir la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lain. Ada kebarangkalian juga bermaksud hadis ni umum. Maksudnya zikir ni memang setiap waktu Nabi zikir. Cuma kadang-kadang zikir dengan mulut, kadang-kadang zikir dengan anggota, kadang-kadang zikir dengan lidah, kadang-kadang zikir dengan hati. Yang zahir daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu berkaitan dengan lisan lidah. Nabi SAW yazkurullah daiman, sentiasa berzikir kepada Allah, iaitu ala kulli hinin yamurru bih, setiap waktu yang lalu di hadapan Nabi, Nabi akan berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mereka ni berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Hadis ini menunjukkan apa? Iaitu tak disyaratkan untuk berzikir
tidak syaratkan berzikir kepada Allah, jadilah manusia itu di atas tidak disyaratkan bersuci ketika berzikir. Itu bahasa mudahnya. Tidak disyaratkan seseorang itu bersuci, iaitu mengambil wudu untuk berzikir. Sebab apa? Berzikir tak perlu wudu, yang terbaik ini wudu. Baca Quran pun tak perlu wudu, yang terbaik ini wudu. Menyentuh Quran itu perlu wudu. Kerana Nabi SAW berzikir kepada Allah Ta'ala setiap keadaan. Ada pun perkataan Nabi SAW kepada seorang lelaki yang mana beri salam kepada Nabi, Nabi tak jawab salam dia. Lam yarudu alaihi salam, Nabi tak jawab salam dia. Hatta tayammam, sehinggalah Nabi Nabi sempurna. Sempurna apa? Sempurna zikir. Seorang lelaki beri salam kepada Nabi, Nabi tak jawab, sehingga Nabi sempurna zikir, Nabi jawab. Dah habis zikir Nabi jawab. Inni ahbabtu alla azkurullah illa ala tuhrin. Kemudian Nabi kata apa? Sesungguhnya aku suka, aku tidak berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan bersuci. Maksudnya di sini orang beri salam kepada Nabi, Nabi tak jawab salam dia hatta tayammama, bukan sempurna tayammama. Tayammama maknanya sehingga Nabi bertayamum. Nabi tayamum, kemudian Nabi jawab salam. Kemudian Nabi menyatakan inni ahbabtu alla azkurullah illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tak suka, aku berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak bersuci. Sebab tu Nabi nak jawab salam pun zikir juga. Beri salam pun satu bentuk zikir. Dia disunatkan dalam keadaan berwuduk, tapi tak semestinya. Cuma hadis ini menunjukkan dari sudut istihbab, disunatkan, dituntut nak berzikir dan jawab salam. Macam Nabi, orang beri salam dia tak jawab lagi, tayamum jawab. Bukanlah mesti, bukanlah wajib. Nak menunjukkan perkara tersebut disunat, dituntut kepada seseorang berzikir, membaca Quran, memberi salam, menjawab salam dalam keadaan dia berwuduk. Kalau tak berwuduk, maka tak ada masalah, tak berdosa pun, tetap dapat pahala. Cuma pahala tak seperti dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk. Yang kita boleh mengambil faedah daripada hadis Aisyah ni yang menyatakan Nabi setiap waktu Nabi berzikir. Aisyah tahu keadaan Nabi. Sebab apa dia tahu? Kerana dia isteri Nabi. Sudah pasti dah dia lebih tahu bagaimana kondisi, situasi Nabi, apa yang Nabi buat. Apa yang Aisyah riwayatkan daripada Nabi SAW, wa arada ma rawahu ghairuha, dan sekiranya berlaku kontradiksi antara hadis Aisyah isteri Nabi ni dengan hadis selain daripada Aisyah, fa inna riwayataha tuqaddam, maka riwayat Aisyah dikedepankan, didahulukan. Sebab riwayat Aisyah ni adalah murajjahah, yang ditarjihkan, yang diberi keutamaan. Sebab apa? Kerana Aisyah ini adalah a'lamun nas bihalin Nabi, lebih mengetahui keadaan Nabi berbanding manusia yang lain. Sebab dia isteri, macam isteri kita lah. Orang lain tak tahu perangai kita, isteri kita je tahu perangai kita. Sebab dia juga satu rumah kita. Macam tu juga dengan isteri Nabi Aisyah. Bila ada riwayat daripada sahabat Nabi bertentangan dengan riwayat Aisyah diutamakan, dikedepankan. Kemudian fadilatu idamati zikrillah, iaitu kelebihan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berterusan berzikir kepada Allah. Kerana perkataan Aisyah, yazkurullah ala kulli ahyanih, iaitu Nabi sentiasa berzikir kepada Allah setiap keadaan. Maka tidak ada keraguan ataupun syak bahawasanya zikir kepada Allah akan menghidupkan hati. Seperti mana air yang disirami, air yang menyirami sesebuah tumbuhan akan tumbuh pokok ataupun akan subur. Begitulah juga hati kita. Tapi dengan syarat, orang yang berzikir itu
adalah dia berzikir kepada Allah dengan lidah dan hati. Lidah dan hati. Seperti mana kalau tumbuh-tumbuhan pokok, bila berbuah ni kena tanam baja, kena siram air selalu, baru dia tumbuh elok, berbuah elok. Begitu juga hati kita, bila sentiasa berzikir, maka hati kita sentiasa bersih, subur elok. Tapi dengan syaratlah dua-dua, lidah dan juga hati sentiasa berzikir. Jangan lidah aja subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah berzikir tapi hati fikiran tempat lain, dapat pahala juga. Tapi maknanya dia macam tanam pokok juga. Pokok tu elok, tumbuh elok, cuma kadang-kadang berbuah, kadang-kadang buah tak cantik. Seperti mana tanam pokok letak baja lain lah. Dia sepatut baja, contohnya baja tanam sayur, baja sayur lah. Dia letak baja buah, jadi tak apa nak kena. Begitu juga zikir ni perlu disertakan lidah dan juga hati. Dan tidak disyaratkan untuk berzikir manusia itu mesti berwuduk, yang kita bincang tadi. Sekiranya seseorang itu menyatakan hal yashmal zalika ma idza kana al-insan ala janabatin, kalau seseorang itu dalam keadaan berjunub, adakah boleh dia berzikir kepada Allah Taala? Tadi dia tak ambil wuduk, ini dalam keadaan berjunub, hadas besar, tak mandi wajib lagi, adakah boleh berzikir? Jawapan dia na'am, ya. Kerana zikir ini untuk yang berhadas dibenarkan, tak kira hadas kecil ataupun hadas besar. Bezanya, hadas besar tak boleh baca Quran, itu je. Hadas besar tak boleh baca Quran, berjunub tak boleh baca Quran, haid tak boleh baca Quran. Melainkan zikir-zikir ada kandungan doa ya Quran boleh. Fayajulu lil junub, harus bagi orang yang berjunub berzikir kepada Allah dengan tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, dan juga baca hadis boleh. Dan selain daripada itu, apa-apa amalan mendekatkan diri kepada Allah, melainkan satu zikir yang tak dibenarkan, iaitu Al-Quranul Karim. Mengenai dengan pendapat yang sahih, orang yang berjunub adakah dibenarkan baca Quran ataupun tidak, orang yang berhadas besar dibenarkan baca Quran ataupun tidak, walaupun masalahnya ada khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai apa tu, mengenai dengan membaca Quran dalam keadaan berjunub. Tetapi pendapat yang sahih iaitu tidak dibenarkan membaca Al-Quran bagi orang yang sedang berjunub, yang belum mandi hadas besar. Kerana Nabi SAW menyatakan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, la yahjuzuhu 'anil Quran syai'un illa al-janabah, tak menghalang Nabi daripada Quran ni sesuatu pun melainkan janabah, berjunub. Wali'annahu kana yaqra ashabuhu al-Quran ma lam yakun junuban. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi membaca Quran. Sahabat-sahabat Nabi membaca Quran kepada Nabi, selagi mana mereka itu dalam keadaan tidak berjunub. Kalau mereka berjunub, mereka tak baca Quran. Ini menunjukkan orang yang berjunub dilarang untuk membaca Quran, kerana Nabi SAW yajibu alaihi al-balagh, wajib ke atasnya al-balagh, menyampaikan. Menyampaikan maksud apa? Iaitu memberitahu kepada mereka yang tak tahu. Dia tidak dibenarkan. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Pendapat majoriti di kalangan ulama, la yaqra al-Quran hatta wa in tawaddaa. Tak boleh dia baca Quran sehinggalah dia berwuduk terlebih dahulu. Ini maknanya sunat lah. Kalau dia berhadas, hendaklah mandi dulu. Okey. Kemudian hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ulama menyatakan, mana hadis riwayat Imam Muslim? Daripada Imam Bukhari. Aisyah menyatakan
Nabi SAW, madza nusammih. Tak. Ini menceritakan tentang syarah hadis ni, tak? Menceritakan tentang syarah hadis ni. Jadi kesimpulan dia, berzikir ini adalah satu perkara yang dibenarkan, sama ada berwudu ataupun tak berwudu, sama ada dalam keadaan berjunub ataupun tidak, melainkan Al-Quran saja yang tidak dibenarkan seseorang baca dalam keadaan dia berjunub. Kalau dalam keadaan berhadas kecil tak ada masalah. Kita lihat satu lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menyatakan, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Siapa yang membawa mayat, iaitu mengiringi mayat, bawa mayat, usung mayat, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi. Okey. Kita lihat di sini apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu menyatakan wujubul ightisal ala man ghasala mayyitan saghiran kana aw kabiran. Wajib mandi ke atas orang yang memandikan mayat, sebab perintah Nabi. Perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Nabi kata, man ghassala mayyitan falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Jadi bila mana Nabi kata hendaklah dia mandi, perintah Nabi, maka hukumnya wajib. Wajib mandi kepada orang yang memandikan mayat, tak kira mandi mayat, orang yang memandikan mayat tersebut adalah mayat tersebut mayat budak-budak ataupun mayat orang dewasa, berdasarkan literal zahir daripada perintah Nabi, falyaghtasil. Tetapi sebahagian di kalangan ulama menukilkan, sehingga ulama mengatakan ijma'. Sebulat suara ulama menyatakan la qail bil wujub. Tak ada pun ulama menyatakan wujub, wajib. Tak ada ulama kata menyatakan wajib. Ulama sebulat suara ijma', laisa biwajibil ightisal, tidak wajib mandi bagi orang yang memandikan mayat. Tetapi hukum di sini, perintah Nabi, hukumnya adalah mustahab, dituntut mandi. Kalau kita menyatakan hadis yang kita baca kita tadi hadis yang sahih, kalau kita katakan hadis tersebut hadis dhaif yang tak boleh dijadikan hujjah, maka sudah pasti tak, hadis dhaif tak boleh untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian perkara yang berikutnya yang kita boleh mengambil faedah daripada hadis itu adalah disyariatkan memandikan orang yang telah mati. Disyariatkan memandikan orang yang telah mati. Man ghassala mayyitan falyaghtasil, iaitu rattaba ala hadzal ightisal hukman wa syar'iyyan walau kana al-ightisal ghairu masyru' lam yatarattab alaihi syai'. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Lepas mandi jenazah, dia mandi untuk diri dia, itu adalah sunat. Tetapi siapa yang memandikan, siapa yang perlu mandi, siapa yang perlu mandi selepas mandikan jenazah? Man yubashir taghsilil mayyit, orang yang dia memandikan mayat, dia yang tolong mandikan, dia tolong angkat mayat, angkatkan, gosok badan mayat, dia itu yang disunatkan mandi. Ulama menyebutkan orang yang curah air saja, dia kerja curah aja air, itu sebagai ulama kata dia tak disunatkan mandi. Bukan sebab dia bukan memandikan mayat, dia pegang paip, getah paip je. Maka di antara faedah kita boleh ambil daripada hadis ini, sepatutnya bagi manusia bersedia untuk melakukan ibadat sebelum sebelum apa? An yubashiraha ala taqdir alladhi zakarna fi qawlihi wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mengusung jenazah hendaklah dia berwudu. Maksudnya di sini bersedia untuk melakukan ibadat.
Bersedia maksud apa? Orang yang nak mengusung jenazah hendaklah dia berwudu. Maksudnya berwudu kemudian mengusung jenazah dalam keadaan dia ada wudu, bersiap sedia untuk melaksanakan ibadat. Wajib berwudu untuk solat. Ada yang menyatakan di sini wajib berwudu untuk solat jenazah. Itu yang dimaksudkan dengan siapa yang nak mengusung jenazah untuk semayang jenazah hendaklah dia berwudu, sebab bersiap sedia untuk semayang jenazah. Dan tidak syak lagi solat jenazah ini tidak sah tanpa wudu, berdasarkan sabdaan Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak terima solat salah seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Dalam keumuman sabdaan Nabi, la salata bighairi tahur, tidak sah solat tanpa bersuci, tanpa ambil wudu. Cukup setakat ni tu perbincangan kita pada malam ni. 3 hadis kita sebutkan, mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada kita malam ni. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita semua. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.